Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas matematik hari ini kita akan sambung untuk bab 6 persamaan linear, tapi cikgu akan masuk kepada bab persamaan kepada subtopik persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebelum ni cikgu ada suruh kamu buat latihan yang kamu refer video di YouTube berkaitan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, cikgu akan sambung hari ini untuk yang dalam dua pemboleh ubah. Okey, sebelum cikgu sambung yang dalam dua persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, cikgu ulang balik untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kalau persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, dia punya ciri-ciri. Yang pertama, dia mesti adalah dia mempunyai satu pemboleh ubah, iaitu satu huruf lah. Okey, kemudian kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah mestilah 1. Dia tak boleh jadi, contoh kalau pemboleh ubah yang kamu pilih A, dia tak boleh jadi A kuasa 2, A kuasa 3. Dia mesti A saja. Okey, yang ketiga, dia mesti ada tanda kesamaan, iaitu tanda sama dengan. Okey. Cikgu akan masuk kepada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sebelum cikgu masuk, cikgu nak ucapkan tahniah dahulu kepada semua pelajar cikgu yang masuk ke kelas cikgu hari ini. Okey. Okey, cikgu akan sambung kepada persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk persamaan linear dalam pemboleh ubah, kalau kamu tengok dia punya tajuk persamaan linear satu pemboleh ubah, mesti ada satu pemboleh ubah. Kalau persamaan linear dalam dua pemboleh ubah, mesti ada dua pemboleh ubah. Maksudnya dia ada dua huruf. Okey, persamaan linear mempunyai dua pemboleh ubah dengan kuasa setiap pemboleh ubah ialah 1. Kuasa untuk pemboleh ubah masih lagi 1. Okey, yang kedua, persamaan ini dikenali sebagai persamaan linear dalam dua pemboleh ubah sebab dia ada dua huruf. Okey, ini adalah contohnya. Okey, cikgu dah terangkan dekat sini. Okey, dia mesti ciri-ciri dia mesti ada dua pemboleh ubah. Di sini ada macam yang persamaan linear pertama ni, 6P tambah 4Q sama dengan 9. Dia ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dia ada P dan Q, yang mana dia memenuhi juga ciri-ciri kuasa untuk pemboleh ubah mestilah kuasa tertingginya adalah 1 dan nombor di hadapan pemboleh ubah bukan kosong dan dia ada tanda kesamaan. Okey. Okey, seterusnya ini adalah contoh yang mana kamu kena pasti persamaan yang diberikan adalah persamaan linear satu pemboleh ubah ataupun bukan. Okey, kita tengok. A, ya, dia adalah persamaan linear dua pemboleh ubah sebab dia ada dua huruf kat situ, dua pemboleh ubah, iaitu P dan Q. Yang mana kuasa tertinggi setiap pemboleh ubah adalah 1. Okey, yang B bukan sebab kuasa untuk X adalah kuasa 2. Jadi dia bukan. Okey, yang C bukan kerana persamaan ini mempunyai satu pemboleh ubah saja. Jadi ini sebenarnya dia adalah persamaan dalam satu pemboleh ubah, bukan dua pemboleh ubah. Okey, yang D, ya, sebab dia ada dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Yang mana setiap pemboleh ubah kuasa tertinggi dia adalah 1. Okey, cikgu harap kamu jelas nak mengenal pasti persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, yang ini adalah dia punya latihan. Okey, kalau kita tengok latihan kat sini, yang ini betul sebab dia ada dua pemboleh ubah yang mana kuasa tertinggi dia adalah 1. Okey, yang ini salah sebab pemboleh ubah dia M sahaja, sama dia ada satu pemboleh ubah. Okey, yang ini betul sebab dia ada dua pemboleh ubah yang mana pemboleh ubahnya kuasa tertinggi adalah 1. Okey, yang di sini pun betul sebabnya pemboleh ubah. Oh bukan, yang ini salah sebab bila kamu darabkan P dengan P, kamu akan dapat P kuasa 2. Okey. Seterusnya. Okey, yang ini dia suruh kamu bentukkan persamaan linear berdasarkan penyertaan yang diberikan. Okey, contoh yang pertama, beza antara dua nombor ialah 18. Maksudnya dua nombor kita tolakkan, kita akan dapat jawapan 12. Maksudnya dua nombor tu yang kita tak tahu tu kita wakilkan dengan menggunakan dua pemboleh ubah. Apabila tolak dua nombor, dia akan dapat jawapan 18. Itu sebab dia tulis
P tolak Q sama dengan 18. Okey, yang kedua, simpanan wang saku Ahmad ialah RMX dan simpanan wang saku Norita ialah RMY. Jumlah simpanan mata wang mereka ialah 600. Bermaksud kat sini, hasil tambah dua simpanan untuk dua orang ni, kita akan dapat jawapan 600. Jadi, kita tulis X tambah Y bersamaan dengan 600. Okey, untuk yang ketiga, sebuah bas dan sebuah van masing-masing membawa M dan N penumpang. Bermaksud, bas diwakili oleh M, van diwakili oleh N. Dia ada 2 bas dan 5 van. Jadi, hasil tambah 2 bas dan 5 van, dia akan dapat jawapan 100 penumpang. Jadi kita wakilkan bas sebagai M, van sebagai N. Jadi dia punya persamaan linear adalah 2M tambah 5N bersamaan dengan 100. Okey, tadi dia bagi kamu situasi, kamu tulis dalam bentuk persamaan. Yang ini dia bagi kamu dalam bentuk persamaan, dia suruh tulis dalam bentuk situasi. Macam P tolak Q bersamaan dengan 6. Bilangan murid lelaki adalah 6 lebih daripada bilangan murid perempuan. Dalam satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Bermaksud, satu nombor kita tolak dengan perempuan, itu adalah beza antara murid lelaki dan murid perempuan. Okey, yang B, 4X tambah 5Y bersamaan 35. Dengan keadaan X dan Y masing-masing mewakili harga dalam RM sepinggan nasi lemak dan sepinggan mi goreng. Okey, maksudnya X bersamaan dengan nasi lemak, Y bersamaan dengan nasi goreng. Maksudnya hasil tambah 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan nasi goreng bersamaan nilainya adalah RM35. Maksudnya harga 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan nasi goreng ialah 35. Itulah, itu dia punya penyataan dia. Okey, yang di sini dia suruh kamu bentukkan persamaan linear berdasarkan penyataan. Ini adalah latihan, nanti kamu akan buat latihan dalam buku kerja. Okey, yang ini dia suruh kamu tulis situasi berdasarkan persamaan linear. Okey, ini adalah penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Yang mana kalau ada dua pun boleh ubah, salah satu pun boleh ubah, dia akan diberi nilai. Kamu hanya tinggal cari satu sahaja pun boleh ubah. Okey, bermaksud mana-mana jawapan pun dia akan jadi betul bergantung kepada nilai satu pun boleh ubah yang diberikan. Okey, kita tengok ya. Tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin bagi 2X tambah 2X tambah Y sama dengan 6. Okey, jadi kita boleh guna kaedah cuba jaya. Mula-mula kita gantikan X dengan kosong, dapat Y jawapan berapa. Kemudian kita gantikan X dengan 1, dapat Y jawapan berapa. Dan kemudian kita gantikan X dengan 2, kita akan dapat jawapan lah bagi Y. Bila kamu dah dapat jawapan, kamu kena letakkan dia secara berpasangan. Maksudnya X sama dengan kosong, Y akan dapat 6. X sama dengan 1, Y akan dapat 4. Dan begitu juga kalau X kita letak 2, Y akan dapat 2. Okey, ini adalah kebarangkalian dia. X tambah 5, X tambah Y bersamaan dengan 5. Maksudnya tambahan daripada jersey pasukan harimau dengan jersey pasukan kancil, dia akan dapat 5, dia beli 5 helai. 5 helai itu mewakili jersey pasukan harimau dengan jersey pasukan kancil. Kamu kena cari nilai Y dengan meletakkan nombor 1 hingga nombor 4. Gantikan secara satu demi satu. Mula-mula gantikan X dengan 1, kamu akan dapat berapa jersey untuk pasukan kancil. Macam tu. Dia secara berpasangan lah. Okey, yang ini kamu kena selesaikan. Tuliskan 3 pasangan penyelesaian. Maksudnya, untuk X, kamu boleh letak apa-apa nombor yang mana kamu kena cari nilai Y. Tapi 3 lah. Kemudian kamu kena letaklah pasangan tu sebelah-sebelah. Okey, yang bawah ni adalah penyelesaian dalam bentuk penyataan. Okey, itu saja untuk hari ini. Yang mana tugas kamu, latihan yang kamu jawab adalah berkaitan macam mana nak kena pasti sama ada persamaan linear itu adalah persamaan linear dalam dua pun boleh ubah ataupun bukan. Yang kedua, macam mana kamu nak tulis persamaan linear dalam dua pun boleh ubah sekiranya dibagi penyataan. Yang ketiga, kamu diberi persamaan linear dalam dua pun boleh ubah dan kamu kena tukar dia dalam bentuk penyataan. Itu saja untuk hari ini.
Cikgu harap kamu boleh jawab soalan latihan dalam buku kerja yang akan cikgu kongsikan dengan kamu nanti. Dan sekiranya kamu selesai menjawab, kamu boleh hantar hasil tugasan kamu kepada cikgu ya melalui WhatsApp. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya juga dengan cikgu melalui WhatsApp. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan tahniah kerana telah menonton video cikgu.